Okay, Assalamualaikum. Jadi kita nak sambung tajuk yang terakhir dalam bab 5 iaitu reka bentuk fashion. Okay. Jadi yang mula-mula sekali kita nak tengok apa itu definisi reka bentuk fashion. Okey, yang pertama definisi reka bentuk. Okey, jadi definisi dia adalah merupakan proses menterjemah idea dan kreativiti bagi menghasilkan sesuatu produk. Okey, manakala definisi fashion pula dia merujuk kepada gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa. Jadi fashion ni dia popular hanya pada satu-satu masa yang tertentu sahaja. Okey, seterusnya kita nak tengok ialah definisi reka bentuk dan juga fashion. Okey, jadi fashion ni dia merupakan proses ataupun bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk ataupun rekaan pakaian atau aksesori. Okey, jadi fashion ni dia dipengaruhi oleh budaya dan juga sosial serta dia popular mengikut umur, geografi, pekerjaan dan juga tempat. Jadi fashion ni dia berbeza-beza. Okey. Jadi yang pertama fashion mengikut budaya. Okey, contohnya kalau kaum Melayu, okey, selalunya ataupun kebiasaannya, okey, kalau lelaki pakaian dia ialah baju Melayu, manakala kalau perempuan contoh dia ialah baju kurung. Okey, kalau macam Cina pula, kalau ada perayaan ke perkahwinan, okey, pakaian tradisional bagi kaum Cina contoh dia ialah cheongsam. Okey, lepas tu kalau India pula sari. Okey, jadi tu pakaian yang mengikut budaya. Okey, seterusnya fashion pakaian mengikut umur. Okey, umur ni golongan yang lebih berusia dan juga golongan muda. Okey, selalunya golongan muda ni dia lebih bergaya berbanding dengan golongan yang berusia lah. Okey. Seterusnya ialah fashion mengikut tempat. Tempat ni contohnya kalau kita pergi ke tempat sejuk, tak sesuai lah kalau macam pakai baju tengah pendek, pakai baju pakaian yang nipis. Jadi dia kena pakai dengan sweater. Maksudnya yang tu mengikut tempat lah. Dan yang terakhir ialah mengikut pekerjaan. Okey, contohnya katalah seorang tu dia kerja di tapak pembinaan. Okey, jadi dia tak sesuai lah kalau pergi kerja pakai kot. Jadi pakaian yang sesuai dengan dia contohnya t-shirt. Okey, seluar yang tebal. Okey, sebab apa? Sebab takut terjatuh ke apa kan. Okey, jadi tu mengikut pekerjaan. Contohnya kalau cikgu, okey, pergi sekolah selalunya pakai baju kurung. Kalau cikgu lelaki pula katalah pakai kemeja. Okey, yang tu ialah fashion mengikut pekerjaan. Seterusnya ialah kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Okey, kerjaya ni ialah peluang pekerjaan lah dalam bidang fashion. Okey, jadi kita tengok kerjaya yang pertama iaitu pereka fashion ataupun fashion designer. Jadi dekat Malaysia ni ada banyak fashion designer yang terkenal. Okey, contohnya Rizman Ruzaimi, Datuk Rizal Maim. Okey, jadi apa tugas pereka fashion? Okey, tugas dia ialah merupakan individu yang terlibat dalam proses mereka bentuk fashion dan juga aksesori. Okey, jadi peranan dia adalah untuk menghasilkan lakaran reka bentuk fashion yang baru. Maksudnya dia kena buat baju baru, lakaran. Okey, sama ada secara manual. Manual ni maksudnya lukis pakai tangan ataupun menggunakan bantuan program komputer ataupun menggunakan aplikasi lah komputer. Okey, kerjaya yang kedua ialah peramal fashion ataupun kita panggil fashion forecasting. Okey, peramal fashion ni tugas dia ialah untuk membuat ramalan fashion apa yang akan diterima pada masa akan datang. Okey, jadi dia kena buat analisis. Okey. Jadi, peramal fashion ni dia bertanggungjawab dalam penyediaan buku ramalan trend serta terlibat dalam penganjuran pameran pakaian dan juga aksesori. Okay, itu peramal fashion. Seterusnya ialah tenaga pengajar fashion. Tenaga pengajar ni contohnya guru dekat sekolah. Okay, lepas tu katalah dekat college community tu ada bidang fashion. Jadi orang yang mengajar dekat college community tu kita panggil pensyarah.
Tak kisahlah di college vocational, college community, university ataupun lain-lain institusi kemahiran. Okey, apa tugas dia? Tugas dia adalah untuk menyampaikan ilmu dan juga kemahiran berkaitan dengan fashion kepada para pelajar. Okey, seterusnya perunding image ataupun kita panggil image consultant. Okey, jadi apa tugas perunding image ni? Tugas dia ialah memberi khidmat nasihat dan perunding kepada pelanggan. Okey, jadi biasanya dia ni bekerja di stesen televisyen lah. Contohnya pembaca berita. Ataupun ada program apa-apa, jadi dia akan decide apa yang sesuai untuk si pengacara tu pakai. Termasuklah aksesori dan juga baju-baju ni lah. Okey, jadi jenis reka bentuk fashion. Jenis ni dia ada pakaian dan juga dia ada aksesori. Okey, jadi pakaian ni ditakrifkan sebagai penutup kepada badan dan juga anggota badan seperti tangan, kaki dan juga kepala. Jadi pakaian ni dia ada baju t-shirt, blouse, kemeja, baju kurung. Okey, seterusnya ialah aksesori. Aksesori ni ialah benda yang dipakai oleh individu sebagai perhiasan ataupun tambahan kepada pakaian. Contohnya topi, jam tangan, gelang, cincin, kepiah, beg tangan. Okey, jadi aksesori ni benda tambahan. Maksudnya dia pakai boleh, tak pakai pun boleh. Okey, seterusnya kita nak tengok teknik cantuman dan juga penggunaan alatan. Okey, jadi teknik cantuman yang pertama ialah teknik cantuman lah, iaitu proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Itu ialah cantuman. Okey, jadi dalam teknik cantuman ni ada beberapa kaedah. Okay, ada 4 kaedah. Yang pertama ialah kaedah jahitan. Okay, kaedah jahitan ni biasanya digunakan dalam reka bentuk pakaian dengan menggunakan kaedah jahitan. Okay, jahitan ni sama ada jahitan menggunakan mesin ataupun jahitan menggunakan tangan. Okey, seterusnya ialah kaedah sulaman. Kaedah sulaman ni dia bertujuan untuk mencantikkan lagi pakaian kita. Okey, contohnya sulaman manik, labuci, benang. Okey. Okey, seterusnya ialah kaedah tampalan. Kaedah tampalan ni biasanya untuk menampal susunan bahan seperti manik, ribbon, fabrik, dokum, mutiara dan juga hiasan lain pada reka bentuk fashion. Jadi kaedah tampalan ni dia boleh ditampal dengan menggunakan gam fabrik, gam panas, secair lilin ataupun gam serbaguna. Okey, yang terakhir tak ada dalam slide ni ialah kaedah lain. Kaedah lain ni kaedah yang selain daripada kaedah jahitan tadi, sulaman, tampalan. Okey, jadi katalah kaedah lain ni dia menggunakan contohnya alat stapler. Okey, katalah dekat sekolah tiba-tiba baju terkoyak. Okey, tak ada benang, tak ada jarum. Okey, jadi kita akan guna stapler untuk sementara waktu dululah. Okey. Okey, jadi itu sahajalah. Pada minggu hadapan kita akan sambung jenis-jenis alatan yang digunakan untuk menjahit. Okey, nota kamu boleh salin berdasarkan slide yang cikgu baca tadilah ataupun kamu boleh rujuk kepada buku teks RBT. Okey, sekian, terima kasih.